Esok anak kita baca Quran, tak perlu aku baca Quran ni aku hadiah kat bapak aku. Anak kita baca Quran, automatik kita dapat. Pasal kita yang ajar dia. Siapa-siapa yang mengajar seseorang, Nabi kata dia dapat pahala seumpama orang yang diajarkannya. Very easy. Nabi ni guru. Bahkan guru yang paling agung. Nabi muallim. Muallim ni mana guru lah tuan-tuan. Muallim bahasa Arab. Guru bahasa Melayu. Teacher bahasa Inggeris. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abi Hurairah tak silap saya, bila Nabi dan para sahabat dianiaya lah oleh orang-orang kufar di Makkah Al-Mukarramah. Jadi para sahabat kata, ud'u 'alal musyrikin, ud'u 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doalah ke atas orang-orang musyrikin. Depa dah buat nanya kat kita ni. Itu dia panggil fasa terawal kenabian. Nabi ni aniaya oleh orang-orang kufar, musyrikin Mekah pada waktu itu, dan termasuk pada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi tak ramai waktu tu, Nabi tak ramai. Sebab itu jihad tidak disyariatkan di Mekah. Jihad tak disyariatkan di Mekah. Masa Nabi duduk di Mekah, yang turun ayat-ayat sabar. Lepas tu jihad terawal Nabi ialah sabar. Para sahabat ni manusia biasa, kadang tak tahan juga. Tak boleh tahan ni kan. Doalah Rasulullah kat mereka ni, bagi turun sekali bala. Apa kata Nabi? Nabi kata, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu mu'allima. Aku tidak diturunkan untuk melaknat atau mendoakan keburukan kepada mereka. Aku diturunkan sebagai mu'allimah, mu'allim, guru. Memang Nabi mengajar para sahabatnya. Cuma mengajar Nabi tak samalah macam kita mengajar hari ini. Of course lah, proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berkembang daripada satu zaman kepada satu zaman. Memanglah tak sama kan. Dulu-dulu belajar tak ada kitab. Ilmu semua berada di dada-dada para sahabat Rasulullah SAW. Usah kata ilmu tu tak ada kitab. Quran pun tak ada kitab. Quran ni baru dibukukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Selepas perang Al-Yamamah, tak kala ramai hufaz ataupun para hafal Quran meninggal dek kerana berperang dengan orang yang enggan membayar zakat. Baru dia buat Quran macam ni, mushaf. Dulu tak ada mushaf. Sahabat apa di dada-dada mereka. Orang ini tulis ayat Quran 2-3 ayat, buat azimat. Nak jadi kebal lah, tolak bala lah, lari perniagaan lah. Kan? Sahabat Nabi Quran bukan tulis satu ayat tau. Keseluruhannya duduk dalam dada, perang mati juga. Pada zaman Rasulullah tak adalah macam hari ni, ada kelas kan, ada universiti, di Masjid Syura ada kuliah ba'dal maghrib, selepas maghrib kan. Dulu tak ada. Nabi kata, lam ub'as la'anan wa innama bu'istu mu'allima. Aku ni tidak diutuskan sebagai pelaknat kan. Tahu nak orang hancur je, tahu nak orang musnah je, tahu nak orang binasa je. Tak, aku diturunkan sebagai muallim, sebagai muallim. Kadang-kadang Nabi ajar ketika pemusafiran. Banyak kita jumpa hadis-hadis Nabi dalam bab hukum dan hakam. Nabi ajar ketika pemusafiran. Nabi sentiasa hands on. Bila berlaku satu perkara, Nabi terus mengajar sahabatnya. Kalau ada kesilapan, baginda terus mampu betulkannya. Nabi la yaskutu ala munkar. Nabi tak boleh diam di atas kemungkaran. Kita tak apa, kadang-kadang tengok benda tak betul, kita diamkan aja. Fardu kifayah pun, tak berdosa aku pun. Mana Nabi ni muallim, nak cerita yang tu lah ya. Siapa-siapa yang jadi muallim, dia dah buat sebahagian kerja Rasulullah SAW. Jadi guru lah. Saya bukan cikgu sekolah, ustaz. Tak mengajar mana-mana pun. Nak jadi guru, tak sebenarnya jadi guru sekolah. Tak sebenarnya jadi pensyarah universiti. Tak semestinya jadi ustaz mengajar di masjid surau dan seumpamanya kan. Kita ajar anak kita pun kira muallim juga. Sifat muallim tu adalah yang kita buat. Dapatlah pak tu kan, dapatlah pahala. Bahkan antara muallim yang besar juga ialah muallimnya seorang bapa kepada anaknya. Ya. Tuan-tuan ajar anak tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan ajar anak tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan ajar anak tuan-tuan begitu adab yang baik. Esok anak dia sembahyang, dia tak perlu cakap aku sembahyang, pahala sembahyang ni aku hadiah kat bapak aku. Tak payah. Once dia sembahyang, automatik banyak mana pahala dia dapat, tuan-tuan terus dapat banyak tu. Esok anak kita baca Quran, tak perlu aku baca Quran ni aku hadiah kat bapak aku. Anak kita baca Quran, automatik kita dapat. Pasal kita yang ajar dia.
Siapa-siapa yang mengajar seseorang, Nabi kata dia dapat pahala seumpama orang yang diajarkannya. Very easy. Tak perlu dia hadiah ke apa dia nak sedekah apa dia hak pahala baca Quran lah apa, tak payah. Once dia baca, kalau bapak dia ajarlah, dia akan dapat automatically. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Badri, sesiapa yang mengajarkan seseorang akan kebaikan, dia mendapat pahala seumpama orang yang melakukannya. Jadi Nabi juga dapat pahala umatnya automatically. Kalau tuan-tuan tak hadiah kat Nabi pun, dia akan dapat direct punya. Itu disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nabi adalah muallim yang paling agung. Semua kebaikan umatnya fi mizani hasanatihi, berada dalam timbangan Rasulullah SAW. Kita semayang, kita baca Quran, kita ini dah buat kebaikan. Banyak mana pahala kita dapat? Nabi dapat sama. Pasal Nabi ajar macam tu. Kan? Kalau tuan-tuan baca Quran tak hadiah ke Nabi pun, Nabi dah dapat dah. Dah tak perlu pun sebenarnya. Pasal automatik dia dapat. Nak hadiah apa lagi? Sebab tu isu tu jadi perdebatan dalam fiqh terkemudian. Saya belajar fiqh. Saya tahu perbahasan para ulama adalah isu-isu fiqh yang furu'. Sebab itu sebagian mengharuskan, sebagian tak mengharuskan. Sebab dia kata tak perlu. Tapi tak apalah, itu isu yang lain.